特别。Dua orang saudara kita ini sangat istimewa. 上一次5年前，张永平牧师来到我们当中的时候， 5 tahun yang lalu 真的呢， ada pendeta dari Philip Sendana hadir di tengah-tengah kita. 就是我们的这个基督徒会堂的主任牧师， Yaitu gembala dari Gereja Kristus Jakarta. 有8位少年人受洗。 Ada 8 orang pemuda-pemudi yang dibaptis pada waktu itu. 那时候我还记得张永平牧师他说了一句话， Waktu itu saya ingat pendeta Chang Yongping lagi menyampaikan sepatah kata. 他说你们猜一猜， Dia berkata, coba kalian tebak. 我这个是第二次受洗在台湾。 Saya hari ini adalah yang kedua kali melakukan pembaptisan di Taiwan. 因为张永平牧师以前在华神念过书， Karena pendeta Chang Yongping dulu pernah menjadi mahasiswa berstudi di seminari Hwasen. 后来他说有一天有人一间教会请他到那个教会替会友受洗。 Nah, pertama kali waktu itu ada gereja dari Taiwan yang meminta beliau untuk melakukan pembaptisan. 他猜说你猜几个人？ Coba tebak berapa orang pada waktu itu? 有个人26个多少？ Berapa orang? 很多人他们会有猜啊，说大概有10个，有的是猜20个。 Ada 10 kira atau sampai 20 ada yang menebak seperti itu. 后来找你们跟我说，我告诉你，只有1位。 Lalu pendetanya berkata, saya ingin memberitahu Anda hanya 1 orang saja. 好，我说这一次看到有8位这个少年人受洗，是对他来说是一个很大的。 Waktu di tengah-tengah gereja kita melihat ada 8 orang yang dibaptis, pendeta itu sangat bersuka cita. 这8位这里有几位来这里看着那个李还有安琪这里啊。 Beberapa di antara kita ada yang dibaptis pada waktu itu, hari ini juga hadir di dalam ibadah kita. 还有几位常常来啊。 Ya, ada beberapa yang juga terus hadir di dalam 但是 ibadah. 我们的少年人都跑到别的地方去了念书。 Tapi pemuda-pemudi di gereja kita karena studi akhirnya mereka pindah ke luar kota. 那时候首长啊，我就问他， Pada waktu itu saya bertanya kepada Sochan. 他说。 Dia tidak bersedia untuk baptis. 为什么？我说问他为什么？ Mengapa tidak mau dibaptis? 他说我还没有预备心。 Dia mengatakan dia belum persiapan hati. 但是这一次我再问他，他说 OK 准备了。 Nah, kali ini setelah ditanya akhirnya dia mengatakan dia sudah siap 准 untuk 备的时 dibaptis. 候就是在复活节可以了。 Yaitu mengambil hari ini hari kebangkitan Kristus untuk dibaptis. 第二个人就是我们的徐荣昌， Yang kedua adalah saudara kita, saudara Antonius. 他是从梅兰来的， Dia adalah orang Medan. 他在中原大学读博士班。 Dia sekarang mengambil studi PhD di Chongli. 他也是这样参加我们的查经班。 Dia juga ikut di dalam kelas penelan Alkitab. 可能已经几年了，就到7年了，7年前 Sudah 开始。 sekitar 7 tahun mengikuti dengan setia. 所有的朋友来参加的都是基督徒。 Semua orang yang ikut kelas pemahaman Alkitab itu adalah orang-orang percaya. 只有他还没有受洗。 Waktu itu hanya saudara Antonius yang belum dibaptis saja. 他也说我还不清楚。 Pada waktu itu dia mengatakan saya masih belum jelas. 但是这一次呢，他主动来找我。 Tapi kali ini saudara Antonius sendiri datang mencari pendeta Pak Max 说我已经预备心了要受洗。 dan mengatakan saya siap untuk dibaptis. 我就带领他大概4个月的时间，带领他的慕道班。 Maka saya membimbing saudara Antonius selama 4 minggu berturut-turut di dalam 4个月。 4 bulan di dalam kelas katekisasi. 所以他这个2位过去都是说我还没有预备心。
过去他们两位都是一样的。过去说我还没有预备时， Dulu mereka berarti sama, waktu dulu juga menyatakan belum siap untuk dibaptis. 所以他们今天已经准备新的。 Nah, hari ini mereka sudah siap untuk menerima pembaptisan. Kita bersyukur kepada 所 Tuhan. 以我希望他们两位比那个8位的更坚持。 Saya berharap hari ini yang menerima baptisan dua orang saudara kita bisa lebih teguh lagi di dalam bertumbuh di dalam kekristenan. 因为那个8位前面呢，我也相信他们都信耶稣。 Saya sebenarnya percaya juga 8 orang saudara kita yang dulu mereka ketika dibaptis mereka sudah percaya kepada Tuhan. 但是可能有1、2位我也不太清楚。 Tapi mungkin ada 1-2 orang yang masih belum terlalu jelas. 但是他2位应该是真正的信耶稣。 Tapi kali ini saudara Antonius dan Socan sungguh-sungguh mau percaya dan menerima baptisan. 所以今天他要受洗。 Jadi hari ini kita akan mengadakan pembaptisan untuk mereka berdua. 而且我的受洗的方式是用地理的， hari ini mereka akan melakukan pembaptisan dengan cara dipercik. 因为这里本来是有水池，后面我这里了。 Nah, di belakang kita sebenarnya ada sebuah kolam kecil untuk pembaptisan. 因为这个受洗有2种方法。 Di dalam kekristenan ada 2 model pembaptisan 第 sebenarnya. 一个是用水去就是我们说什么浸礼，把整个身体就进到水里。 Yang pertama itu adalah baptisan model selam, yaitu seluruh tubuh itu dimasukkan ke dalam air, di dalam kolam. 这个教导是从浸信会， Pengajaran ini ada dari gereja baptis. 就是它的名字就是 Baptist， 就是丢进去里面。另外一种呢， Nah, ya, pembaptisan yang lain 就是用地理的。 yaitu dengan menggunakan percik dengan air. 那个长老会都是用地理的。 Nah, gereja Canglao itu biasa juga menggunakan percik untuk pembaptisan. 还是那个唐崇荣牧师的教会也是用地理的。 Gereja Reform Injili Indonesia juga menggunakan model pembaptisan dengan percik. 但是无论如何，怎么样用地理的、用经理的，都是奉耶稣的名。 Tetapi baik dengan diselam maupun juga dipercik semuanya memakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我今天用地理的，为什么用地理呢？ Saya hari ini menggunakan model percikan air. Mengapa saya melakukannya? 因为方便。 Karena lebih praktis. 因为我们用经理的也是，就是我是印尼灵粮堂的，Santapan Rohani di Indonesia。 Karena kalau misalnya asal dari gereja saya di gereja Santapan Rohani di Indonesia, 都是用金水的。 itu semua menggunakan diselam, baptisan selam. 但是如果有老人呢，有时生病的小孩子，也是用地理。 Tapi kalau orang tua maupun anak-anak yang sakit itu juga harusnya memakai dengan sistem diselam. Percik. 所以这个方法无所谓，不一样 Jadi 的样子。 cara baik cara dengan diselam maupun cara dipercik itu tidak mempengaruhi sebenarnya. 除非比较方便， Yaitu hanya dengan alasan selain alasan untuk lebih praktis. 因为我相信这个水洗是意表生灵的洗。 Karena saya percaya baptisan dengan menggunakan media air itu merupakan sebuah pelambangan, perwakilan Roh Kudus. Baptisan roh. 就是生灵的洗。 Yaitu baptisan Roh Kudus. 生灵的洗我们看不到。 Baptisan Roh Kudus kita tidak akan kelihatan, tidak nampak. 好像这个我们有这个圣餐礼拜。 Seperti kita mengikuti perjamuan kudus. 那个饼代表耶稣的身体。 Roti itu menggambarkan tubuh dari Kristus. 那个杯呢，里面的杯的那个葡萄汁是代表耶稣的宝血。 Dan anggur yang kita terima itu juga melambangkan darah dari Kristus. 但是你不要以为那个饼是耶稣的身体，那个是饼呢。 Tapi kita tidak boleh merasa bahwa ketika kita makan roti itu kita makan tubuhnya Yesus secara benar dan secara fisik. 但是那个是仪表而已。
Tapi itu hanya melambangkan. 但是水洗也是以表什么呢？生灵的洗。 Baptisan juga sama, yaitu menggambarkan tentang baptisan dari Roh Kudus sendiri. 当一个人信耶稣， Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, 生灵进到他里面， Roh Kudus ada di dalam hatinya, 进到里面， masuk ke dalam hidupnya. 就是生灵进到里面，就是生灵的洗。 Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya, itu adalah baptisan Roh Kudus. 但是你没有看到， Tapi kita tidak melihat. 所以我们要用什么来以表它呢？ Jadi bagaimana 用水， Bagaimana kita harus menampilkannya, membuat perwakilan, pelambangan, yaitu dengan menggunakan baptisan air. 耶稣在《使徒行传》第1章第5节说， Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat kelima mengatakan, 施洗约翰说你们要受圣灵的洗，但是将来你们要用你们要受圣灵的洗。dulu kamu dengar bahwa orang akan dibaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air, tapi nanti kamu akan Yesus dibaptis pernah dengan Kudus. berkata bahwa Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. 所以这个圣灵的洗，水的洗是以表圣灵的洗。 Jadi baptisan air merupakan perlambangan dari baptisan Roh Kudus. 所以今天我比较喜欢用这个用地理。 Jadi hari ini saya lebih merekomendasikan untuk memakai dengan cara percik air. 因为圣灵是从上面下来的， Karena Roh Kudus itu adalah dari atas turun ke bawah. 水地理也是从上面就这样浇灌下来。 Air juga ketika melakukan pembaptisan air juga air itu akan dari atas turun kepada orang yang dibaptis. 现在我要跟大家分享这个耶稣在十字架上有7句话。 Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang 7 perkataan salib yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. 第一句话呢，我们在刚才已经读了路加福音第23章的34节。 Yang pertama di Lukas pasal 23 ayat 34。 34. 刚才回到刚才的那个。这个当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”并定就念旧分他的衣服。 Yang pertama Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. 所以这个耶稣在十字架所说的第一句话。 Jadi ini adalah perkataan pertama di atas kayu salib. 耶稣在他的生平当中，他曾经说了一句。 Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. 在这个马太福音第5章。 Di Matius pasal yang kelima. 他说：“你们要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。” Yesus pernah mengatakan, "Hendaklah engkau mengasihi saudaramu dan musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." 耶稣不是单单说而已。 Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyampaikan, mengajar. 但是他就是给你，我们看到这里，他遵行他所说的。 Tapi dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan sendiri, dia melakukannya. 所以可能这个基督教这个经文呢很重要。 Jadi bagi orang Kristen ayat ini sangat penting bagi kita. 我在在这个监狱里面传福音的时候， Saya ketika mengabarkan Injil di penjara, 有一个伊斯兰教徒，他想要杀他的太太。 ada seorang saudara kita sepupu berusaha sedang seorang Islam memikirkan untuk membunuh istrinya. 他说我回去我要杀我的太太。 Dia mengatakan ketika saya pulang saya akan membunuh istri saya. 但是我说不要这样，因为我们基督教说我们要爱我们的仇敌。 Pada waktu saya berkata kepada dia,
kita jangan melakukannya karena di dalam Alkitab memberitahukan kita harus mengasihi musuh kita. 他说啊，你们基督教是很软弱了。他说， Waktu itu dia mengatakan kalian orang Kristen itu sulit untuk dipahami, 不 sangat 是不是很软弱，冷漠 melemah sekali. 啊。他说我们伊斯兰教是这样的，哦，如果人伤害你，你要报仇。 Kalau kami orang Islam, kalau diperlakukan tidak baik, maka kami akan melawan, kami akan membalas. 啊，但是我还是跟他说是不要这样，你要学习神的话。 Tapi waktu itu saya berkata kepada dia, kita jangan begitu, kita harus belajar firman Tuhan. 但是他不听我， Waktu itu dia tidak mau mendengar. 但是后来他在考虑。 Tapi akhirnya dia terus memikirkannya. 那个话一直感动他的心。 Kata-kata dari firman Tuhan itu terus menggerakkan hatinya. 后来有一天他说，你给我一本圣经，你告诉我那个经文在哪里。 Suatu kali dia datang mencari saya dan dia minta Alkitab dan ingin tahu di mana letak ayat itu. 啊，我就送他一本圣经。 Akhirnya saya memberikan kepadanya satu buah Alkitab. 后来他看了那个经文， Dan 他 dia 信了耶稣。 melihat sendiri tulisan Alkitab itu dan dia akhirnya percaya kepada Kristus. 后来他受洗了。 Akhirnya dia dibaptis. 啊，他真的，上帝他说改变他很大。 Sungguh Tuhan mengubah hidupnya begitu besar perubahan yang terjadi. 他回去了， Dia pulang ke keluarganya, 他去找他的太太， dia mencari istrinya, 他跟他的太太说抱歉，抱歉。 dia menjumpai istrinya dan dia minta maaf kepada istrinya. 啊，现在他在印尼，虽然他的太太已经嫁给别人了。 Sekarang dia sudah ada di Indonesia, meskipun pada waktu ini istrinya sudah menikah dengan orang lain. 因为他的太太嫁给别人，所以他要杀他。 Justru karena istrinya menikah dengan orang lain, maka dia ingin membunuh istrinya. 啊，现在他当了传道人。 Saat ini dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. 啊，他常常在 YouTube 里面，我看到他在 YouTube 里面讲到，他特别向伊斯兰教徒传福音。 Sekarang pelayanannya dia menggunakan YouTube untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Muslim. 好，为什么？因为这个耶稣的爱。 Semuanya karena ayat ini, yaitu dia melihat kasih Kristus. 耶稣爱他的仇敌。 Yesus mengasihi musuh-musuhnya. 世界上没有一个宗教像耶稣这样。 Di dalam dunia ini tidak ada satu agama pun yang sama seperti mengajarkan yang sama seperti Kristus. 可能有一些宗教的教别人，哦，你要爱你的仇敌。 Mungkin ada agama tertentu atau ajaran tertentu yang mengajarkan kamu harus mengasihi musuhmu. 但是那个他们的宗教领袖讲这一句话的时候，他什么时候讲的？ Tapi kita juga harus melihat kapan pemimpin agama itu menyampaikan kalimat seperti itu. 耶稣什么时候讲？ Kapan Yesus menyampaikan kalimat ampunilah mereka? 在十字架， Waktu dia dipakukan tergantung di atas kayu salib. 在正在痛苦的时候， Waktu dia menderita kesakitan. 他没有错， Dia tidak bersalah. 他没有罪， Dia tidak berdosa. 他曾经跟别人挑战，在你们当中谁能够指出我有罪？ Dia pernah menantang semua orang. Di antara kalian siapa yang bisa menunjukkan apa salah saya? 没有人找不到他的罪。 Tidak ada seorang pun yang menemukan kesalahan Yesus. 包括比拉多审判他的时候， Bahkan ketika Pilatus ingin menjatuhkan hukuman kepada Yesus, 不跟menghakimi。 menghakimi Yesus. 后来比拉多说：“我查不出来他有罪啊！ Pilatus sendiri mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. 为什么你叫我把他钉十字架呢？” Mengapa engkau meminta saya untuk menyalibkan dia? 但是因为众人一直要求他被耶稣钉十字架，所以比拉多不得不，他很担心这一些这个什么这个众人会抗议，所以他就不得不把耶稣钉在。 Tapi karena desakan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu yang membenci Yesus, mereka terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus demi menjaga keamanan supaya tidak terjadi pemberontakan, dia pun menyalibkan Kristus. 所以耶稣没有错， Maka saudara, Yesus itu tidak berdosa. 他的手是来帮助别人的。
tangannya dia pergunakan selama hidupnya untuk menolong orang, melayani orang. 但是这个手被钉在十字架 Di 上。 tangan yang dipakai untuk membantu berbuat kebajikan bagi orang, tangan itu justru yang dipakukan di atas kayu salib. 通常人家被钉十字架的时候， Biasanya orang yang bisa dipaku dengan hukuman di atas kayu salib, 太痛苦了 dia mengalami begitu banyak kesakitan. 啊！痛苦到什么程度呢？ Sakit sampai derajat seberapa besar, seberapa banyak? 就是他为了要减轻他的痛苦呢，他就咒诅骂那个下面把他钉十字架的人。 Karena begitu sakit biasanya seseorang itu di atas kayu salib yang sedang disalib, dia akan dengan penuh amarah, penuh murka, dia akan memarahi orang-orang yang ada di sekitarnya. 但是耶稣不骂别人， Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu dia tidak memarahi siapapun juga. 他还说：“父啊，赦免他们。 Dia justru berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. ”好，这是耶稣的伟大。 Saudara, inilah kebesaran dari Kristus. 所以我们要学习耶稣啊！ Jadi kita harus belajar dari keteladanan Kristus. 哦，看到别人对我们不好，我们要饶恕他。 Ketika melihat orang memperlakukan kita tidak baik, maka kita harus bersedia mengampuni mereka. 耶稣说什么样的？因为他们不晓得他们所做的什么。 Tuhan Yesus berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 这些人是谁呀、 Siapakah mereka ini? 罗马兵丁 Apakah tentara dari Roma? 啊，就是他们这些是耶稣说赦免他们，这个他们是谁呀、 Siapakah mereka itu? 啊？是罗马兵丁， Adalah tentara Romawi. 犹太人， Orang-orang Yahudi 圈中 dan orang-orang banyak. 哎呀，好，圈中还有谁啊？这个犹太人的领袖啊， Dan juga ada pemimpin-pemimpin agama. 哦，祭司长， Ada imam-imam kepala. 啊，还有最有罪的是谁啊？比拉多。 Dan yang paling berdosa itu adalah Pilatus, termasuk di dalamnya. 啊，因为比拉多曾经说过， Karena Pilatus pernah berkata, 我可以让你被钉十字架，我也可以释放你。 saya punya kuasa untuk menyalibkanmu dan juga membebaskanmu. Waktu itu dia berkata kepada Yesus. 好，但是因为他怕别人，他就是为了他知道明明知道耶稣没有罪， Tapi karena dia takut dengan orang banyak, dia tahu Kristus tidak bersalah, tetapi dia karena desakan orang banyak akhirnya dia menyalibkan Kristus. 但是比拉多说他们不晓得他们所做的。 Tapi Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 后来我们知道这一些人，后来很多在他们当中后来信耶稣啊， Akhirnya kita tahu banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. 好，因为从耶稣从死里复活之后， Karena ketika setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 圣灵浇灌下来， Roh Kudus turun ke bumi, dicurahkan. 这个耶稣的门徒出去讲道。 Sehingga semua murid-murid Kristus itu memiliki peranan, mereka pergi memberitakan Injil. 责备他们， Mereka mengabarkan Injil kepada banyak orang. 责备他们，menegur mereka。哦， Ya, mereka murid-murid ini menegur orang-orang. 哦，你们已经把生命的头已经把它钉在十字架，engkau sudah menyalibkan sumber kehidupan。 Ya, engkau sudah menyalibkan sumber kehidupan. 他们就听了很悔改。 Ketika mereka mendengar, mereka akhirnya bertobat. 啊，所以这个耶稣说的第一句话， Jadi ini perkataan Kristus. 第二节看一下第多少？ Perkataan Kristus yang kedua. 43节啊，耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。” Yesus berkata, perkataan Yesus yang kedua, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 你知道耶稣被钉十字架，在他的左右有两个强盗， Saudara kita tahu, ketika Yesus disalibkan,
Di samping, di kiri dan kanan ada 2 orang yang ikut disalibkan. 所以这个比拉多把耶稣当作跟强盗差不多，所以他把他同等3个人被钉十字架。 Mereka itu adalah penjahat. Jadi Pilatus menganggap Kristus, Yesus yang disalibkan itu sama seperti penjahat-penjahat ini. 这个2个强盗呢，曾经听过耶稣讲道。 2 orang penjahat ini sudah pernah mendengar Injil. 好，那第一个强盗说呢， Yang pertama, 你是不是基督啊？ dia mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? 如果你是基督，你下来吧， Kalau betul engkau adalah Kristus, turunlah. 你在救你自己啊！ Selamatkanlah dirimu. 哦，还救我，也救我啊！ Lalu selamatkanlah kami. 哦，因为他享受了耶稣基督，他听过耶稣，可能看过耶稣叫死人复活。 Karena dia pernah mendengar ajaran dari Kristus. Bahwa Yesus itu juga bahkan pernah membangkitkan orang mati. 他看过耶稣叫瘸腿行走啊。 Dia pernah melihat Yesus atau mendengar Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. 但这个耶稣这么大的能力啊， Melihat Yesus ini begitu berkuasa sekali. 为什么你不下来啊？ Mengapa sekarang tersalib? Kenapa tidak turun? 真的，请问你真的耶稣可以下来吗？ Saudara, saya mau tanya apakah Yesus bisa turun dari atas kayu salib? 能不能啊？ Bisa atau tidak? 啊，可以吗？当然是他有这个能力啊。 Tentu Kristus Yesus punya kuasa. 但是如果他下来，也是他失败了， Kalau dia turun, dia gagal。 maka Kristus gagal memenuhi menaati Tuhan, menaati 因为 Allah. 他来就是要拯救我们。 Karena saudara, Yesus datang, dia tahu misinya adalah untuk menyelamatkan kita. 如果他下来，就他失败了。 Kalau dia turun dari atas kayu salib pada waktu itu, maka dia gagal melakukan misi dari Kristus Tuhan. 所以我们这里看到他说：“你下来吧。”耶稣不听他。 Maka ketika penjahat itu berkata, turunlah engkau, Tuhan tidak menjawab. 但是我们也知道，这个强盗呢，曾经听过耶稣讲道。 Tapi yang pasti kita tahu melalui perkataan ini, kita dengan jelas melihat bahwa penjahat ini pernah mendengar Injil dari Tuhan. 可惜他没有信耶稣。 Tetapi sangat disayangkan sekali dia hanya mendengar, tetapi dia belum percaya kepada Kristus. Dia tidak percaya kepada 而 Kristus. 且他犯了很大很大的罪。 Bahkan dia jatuh di dalam dosa yang besar. 如果他犯了小小的罪，没有被钉十字架， Kalau dia dosa kecil, mungkin dia tidak akan disalibkan oleh tentara-tentara Romawi. 因为他可能强了，后来又杀了很多人。 Karena mungkin waktu dia merampas, merampok, bahkan mungkin membunuh banyak orang. 但另外一个呢， Nah, ada satu lagi penjahat yang lain. 他也认识耶稣， Dia juga mengenal Yesus. 但是他认识比较不一样。 Tapi pengenalannya lebih berbeda. 他说什么呢？ Apa yang dia katakan? 他说：“主啊，如果你的国在将来 Dia berkata, Tuhan, apabila kerajaanmu datang, 啊，要纪念我。” ingatlah aku. 他知道耶稣是Saudara, 国王啊， dia kenal bahwa Yesus itu adalah raja. 好，他知道耶稣是天国的国王啊， Dia kenal bahwa Yesus itu adalah seorang raja dari kerajaan Allah. 好，而且耶稣的国不是现在， Bahkan dia tahu bahwa kerajaan Allah bukan sekarang ini, 将来。 tapi akan datang. 所以他说，如果将来你的国降临， Makanya dia mengatakan, ketika kerajaanmu datang, 要纪念我。 mohon ingatlah aku. 所以这个人他懂得这事情啊。 Jadi saudara, kita melihat orang ini, penjahat ini mengerti Kristus. 他这个强盗啊，他比耶稣的门徒更懂。 Saudara, penjahat ini lebih mengerti daripada murid-muridnya. 你知道耶稣的门徒啊，他们跟随耶稣，他不认识耶稣。 Saudara, apakah engkau tahu ketika para murid itu dengan sekian lama mengikuti Kristus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus? 他们认识耶稣吗？不认 Apakah 识。 mereka kenal Yesus? Tidak. 为什么你知道耶稣的门徒叫彼得，他否认耶稣几次？
3次。 Kita tahu murid dari Tuhan Yesus itu Petrus, bahkan 3 kali pernah menyangkal Yesus. 为什么他否认耶稣？ Mengapa dia menyangkal Yesus? 因为他对耶稣很失望， Karena dia kecewa dengan Yesus. 他很希望耶稣出来啊，耶稣拿刀革命。 Dia punya revolusi. harapan bahwa ketika dia mengikut Kristus, dia bisa melihat Yesus itu melakukan revolusi di Israel, di Yahudi. 把那个罗马帝国把它赶走。 Yaitu mengusir penjajah Roma dari Israel. 但是耶稣是要革命吗？不是， Tapi apakah Yesus ini ingin melakukan revolusi? Bukan. 他要赦免我们的，他要为我们被钉十字架。 Yesus datang ke dunia, dia mau menyelamatkan semua orang, menyelamatkan kita, dia mau disalibkan. 啊，所以耶稣的门徒不认识耶稣。 Jadi murid-murid juga tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. 耶稣的门徒以为那个神的国是现在， Para murid berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah sekarang ini, saatnya. 现在我们要跟罗马兵丁打起来 Saatnya 了。 kita akan melakukan revolusi. 哦，把罗马兵丁赶走。 Kita akan mengusir penjajah Romawi. 但是这个强盗人不一样， Tapi penjahat ini berbeda. 他说什么？ Dia berkata apa? 如果你的国降临， Jika kerajaanmu datang, 不是现在，将来。 bukan sekarang, nanti. 所以他比耶稣的门徒更懂啊！ Jadi dia lebih mengerti daripada murid-murid Tuhan Yesus. 我常常想，奇怪啊，这个强盗就是在外面的，没有到教会啊，他比我们在教会的里面懂。 Saya heran karena melihat penjahat ini sebenarnya dia juga tidak termasuk di antara orang-orang percaya. Dia mungkin di luar sana. 但是他比耶稣的门徒懂， Tapi dia lebih mengerti daripada murid-murid. 所以耶稣就跟他说， Maka Yesus berkata kepada dia, 说什么呢？我实在告诉你，今日你要同我在乐园。 Yesus berkata kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 不是将来， Bukan nanti, 现在， sekarang ini, 今天， hari ini. 你喊我到乐园去。 Engkau dan saya akan ada di taman di dalam Firdaus. 哇，这个人已经受洗了没？ Saudara, apakah orang ini sudah dibaptis? 啊？耶稣说：“等一下啊，你先下来啊， Apakah Yesus berkata, tunggu dulu, kamu turun dulu, nanti 要 dibaptis? 先受洗啊。”没有啊。 Tidak. 但是耶稣跟他说：“因为你信了，因为哦，今日你要同我在乐园里了。” Tapi Yesus berkata kepada penjahat ini, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 好，接下来啊，这个是应该是第七 Perkataan 句话 berikutnya adalah perkataan Yesus yang mungkin ini termasuk perkataan yang ketujuh, 是最后的 yang paling terakhir. 哦，还有第三的跟第三、第四、第五、第六是在马可福音15章，还有这个约翰福音19章啊。但是今天我们不提那个。 Masih ada perkataan ketiga, keempat, kelima, keenam itu ada di kitab Markus dan Yohanes. Hari ini kita tidak membahasnya. 这个是最后的。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。”说了这话，气就断了。 Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 为什么耶稣要把他的灵魂交到父的手里呢？ Mengapa Yesus mau menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Bapa? 因为父差他来到这个世界。 Karena Bapa lah yang mengutus Yesus sebagai anaknya datang ke dunia. 我们知道，我们相信三位一体神。 Kita di dalam kekristenan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tritunggal. 父、子、圣灵。 Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 这个三个是哪一个大？ Dari tiga oknum kealahan ini siapa yang besar? Yang mana yang paling besar?
爸爸跟儿子哪个大？ Bapak dengan anak siapa yang lebih besar? 我跟我的儿子谁大？ Saya dengan anak saya lebih besar siapa? 当然是我大，我爸爸了。 Tentu papa yang lebih besar. 但是三位一体神的不一样哎。 Tapi di dalam Tritunggalan ini berbeda. 好，这个虽然是父跟子啊， Sekalipun ini dengan bapak dengan anak, istilah bapak dengan anak. 好，这个不代表说父比子更先。 Ini tidak menggambarkan bahwa posisi bapak itu lebih besar, lebih berkuasa, lebih dulu daripada anak. 是他们是一起的， Bapak dan anak pada awal dari sejak semula itu bersama-sama. 在永恒里面， Di dalam kekekalan sudah bersama-sama. 哦，在永恒里面没有先，没有后。 Di dalam kekekalan itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. tidak ada duluan dan tidak ada belakangan, 因为在永恒里面没有。 Ya, di dalam kekekalan itu kekal adanya. 这个父跟子啊，这个子啊不一定说他比较小。 Anak di dalam ketritunggalan bukan berarti itu lebih Kecil. derajatnya lebih kecil, lebih rendah. 好，这个是表示说父跟子是怎么样的？是同类的。 Ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa bapak dan anak itu adalah bersama-sama adanya, memiliki persekutuan yang erat. 是同类的，是sadujenis。 Sejenis. 是jenis啊。如果父是上帝，那子呢？ Jika bapak adalah Allah, bagaimana dengan anak? 也是神啊，对不对？ Anak juga adalah Allah. 如果大猫是猫，小猫是什么？ Kalau 也是猫啊，对不对？ yang besar adalah kucing, kucing kecil juga kucing. 好，如果父是上帝，那子呢？ Jika bapak adalah anak, 好， jika bapak adalah Allah, anak juga adalah Allah. 而且第二呢，就是告诉我们这个父跟子的亲密关系。 Yang kedua, ini sebenarnya menggambarkan relasi yang erat di antara bapak dengan anak. 好，所以这里呢，虽然他们三个是同等的上帝， Jadi tiga oknum ini sebenarnya adalah bersama-sama, 同等是derajat， sederajat. 啊，但是呢，子是很特别。 Tetapi anak itu spesial. 圣经在约翰福音第3章13节说， Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 mengatakan, 没有一个人能够看到上帝， tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. 但是在上帝的独生子在父的怀里就是表明出来。 Tetapi anaklah anak yang ada di pangkuan Bapa dia yang menyatakannya. 所以呢，三位神第二位才能够看到的。 Jadi dari tiga oknum kealahan hanya Allah anak yang mampu menunjukkan kepada kita 我们可以看到 Allah yang sesungguhnya. 而且这个第二个位格呢，它不是单单我们可以看到，它后来变成人，像我们一样。 Bahkan Allah anak ini bukan hanya bisa kita lihat, tetapi dia juga lahir sama seperti kita sebagai manusia. 他被父差到这个世界， Dia diutus oleh Bapa ke dunia ini. 是为了什么？要拯救我们。 Demi untuk menyelamatkan manusia. 所以呢，他在十字架上呢，他也是怎么样？他离开他。 Maka ketika dia disalibkan di atas kayu salib, maka Bapa meninggalkan anak. 还有呢，就是他这个儿子死的时候，也把他的灵魂交给父。 Dan waktu anak itu mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. 因为父拆开这个子， Karena dia diutus oleh Bapa. 后来子把他的灵魂交给父。 Akhirnya anak kembali menyerahkan nyawanya kepada Bapa. 后来谁叫子从死里复活呢？ Akhirnya siapa yang membangkitkan Yesus, anak? 也是父。 Yaitu Bapa juga. 所以因为这个父拆，父也是受他的灵魂，后来父叫他从死里复活。 Jadi Bapa yang mengutus anak, Bapa kembali menerima nyawa dari anak, dan juga Bapa yang membangkitkan anak dari
orang-orang mati. 所以这个为什么耶稣最后他说：“父啊，我把我的灵魂交给你了。” Jadi kita bisa mengerti mengapa Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 所以这里也是告诉我们，耶稣为我们死。 Jadi bagian ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Yesus mati bagi kita. 因为他愿意的， Karena dia rela. 他主动把他的生命赐给我们的。 Dia dengan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. 他被钉十字架，不是因为罗马兵丁比他强，不是。 Dia disalibkan di atas kayu salib bukan karena orang-orang Roma lebih berkuasa dari dia. 不是， Bukan. 不是因为这个比拉多决定的，我把你钉十字架，不是。 Bukan juga karena keputusan dari Pilatus. 但是因为他愿意的， Tapi karena dia rela 所以 menyerahkan. 他的灵魂不给那些要杀他的，他给谁？给他的父。 Maka nyawanya itu sebenarnya dia tidak memberikannya kepada orang-orang yang ingin membunuhnya, tapi dia memberikannya, menyerahkannya kepada Bapa. 好，我们讲到这个三个耶稣，这七句话呢，我们提了三个。 Nah, khusus perkataan yang ketujuh ini menyinggung tentang Allah Tritunggal. 不是，七句话我提了三个。 Dari 7 perkataan ini kita hanya menyinggung yang 3 perkataan 因 salib 为时间的关系啊， karena waktu yang terbatas. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，感谢你的恩典中，今天我们能够去思想，你在十字架上讲的7句话，我们提了3句话。主，请你自己恩待带领我们，使让我们能够更明白、更了解、更认识你。求主带领我们，祝福我们。这样祷告，奉耶稣求，阿门。 Amin. 好，我们接下来我们要请2位要休息的到前面来，你可以穿这个白色的袍，silakan pakai apa ini jubah putih ya.